Percayakah Anda, belacan dan rempah ratus Malaysia baru sahaja menumbangkan truffle dan daging Wagyu 5 bintang di tengah-tengah kota Paris? Inilah detik bersejarah yang bakal terpahat di ingatan dunia. Apabila seorang chef dari warung tepi jalan di Malaysia dinobatkan sebagai juara pertandingan masakan dunia terulung, World's Best Chef 2025. Bagaimana dia melakukannya? Dan apakah menu yang membuatkan para juri Perancis mengalirkan air mata? Mari kita saksikan bersama. Di tengah-tengah gemerlapan lampu kota metropolitan Paris, bunyi kuali besi yang berlaga dengan api dapur yang marak bergema kuat, seakan-akan paluan gendang perang. Inilah tirai pembukaan bagi pertandingan masakan terhebat dalam sejarah manusia, World's Best Chef 2025, yang menghimpunkan chef-chef terhandal dari segenap pelosok dunia. Namun, di antara barisan chef bertopi putih tinggi dari Eropah dan Amerika, terselit susuk tubuh kecil seorang anak muda dari tanah Melayu, berdiri megah di stesen masakan bernombor 99. Azlan, yang 3 bulan lalu masih lagi sibuk memasak di gerai kecilnya di tepi jalan Kuala Lumpur, kini menyarung jersey chef dengan jalur gemilang tersemat di dada kirinya. Tekanan di sekelilingnya terasa begitu berat, ibarat gunung yang tidak kelihatan. Para pengkritik makanan terkenal memandang rendah kepadanya. Masakan Malaysia hanyalah makanan jalanan, mana mungkin setanding dengan seni kulineri agung dari barat, bisik mereka. Namun, kata-kata itu langsung tidak menggoyahkan semangat Azlan. Sebaliknya, ia menjadi bara yang menyalakan api semangat di matanya. Cabaran pertama tahun ini ialah memori cita rasa. Azlan memilih untuk tidak menyediakan nasi lemak atau rendang yang sudah dikenali dunia. Sebaliknya, dia mengeluarkan kerisik dan budu yang diperam mengikut kaedah tradisional, lalu meletakkannya di atas kaunter mewah. Aroma wangi herba-herba Malaysia mula merebak ke seluruh dewan, mencabar diria bau para juri yang disegani. Azlan menggerakkan pisaunya dengan kepantasan dan ketepatan yang luar biasa. Bunyi hirisan herba yang berirama kedengaran seolah-olah dia sedang menari di atas pentas. Chef gergasi dari Perancis di stesen sebelah menjeling dengan pandangan sinis, sambil menyusun kepingan truffle dan foie gras yang bernilai ribuan ringgit di atas pinggannya dengan penuh teliti. Tetapi Azlan tidak peduli. Dia menumpukan sepenuh perhatian pada renihan sos yang diperbuat daripada perahan air asam Jawa dan gula Melaka. Bau masam, manis dan masin yang seimbang secara luar biasa itu mula menarik perhatian orang ramai di dalam dewan. Haba dari dapur bercampur dengan titisan peluh yang mengalir di dahinya. Azlan memasak dengan hati. Dia tahu ini bukan sekadar memasak, tetapi ia adalah satu pengisytiharan kepada dunia betapa hebatnya cita rasa sebenar dari tanah airnya. Apabila loceng penamat masa berbunyi, Azlan menghidangkan gulai daging salai pucuk ubi yang ditafsir semula dalam gaya antarabangsa di atas pinggan seramik bercorak batik. Keringkasan yang menyembunyikan kerumitan rempah ratusnya membuatkan para pengkritik terdiam seketika. Hanya dengan suapan pertama, mata para juri terbeliak. Inilah permulaan kepada kejatuhan, sang gergasi yang tidak akan pernah dilupakan oleh dunia. Suasana di dalam dewan pertandingan mula terasa dingin apabila pendingin hawa dilaraskan ke suhu yang lebih rendah bagi mensimulasikan keadaan di sebuah benua berais, selaras dengan tema pusingan kedua. Bahan mentah dari jarak dingin adalah cabaran yang membuatkan ramai chef pucat lesi. Azlan merenung bakul bahan di hadapannya yang hanya berisi seekor ikan cod Arctic dan beberapa jenis sayuran musim sejuk. Tetapi, masalah terbesarnya ialah larangan penggunaan santan dan gula pasir, yang merupakan nadi utama kebanyakan masakan gulai Melayu. Chef muda dari Malaysia itu memejamkan matanya untuk mencari fokus. Di dalam kepalanya, dia tidak memikirkan mana-mana buku resipi, tetapi membayangkan wajah neneknya yang pernah mengajar cara mengolah rasa apabila kekurangan bahan. Azlan memutuskan untuk menggunakan halia bara dan buah pelaga yang dibawanya secara rahsia, rempah yang mempunyai aroma unik dan mampu memanaskan badan. Dia memulakan dengan memotong isi ikan kod dengan penuh teliti. Isi ikan yang putih salju itu diasingkan dengan cantik tanpa sebarang sisa. Ketika chef dari Jerman dan Rusia sibuk menyediakan sos mentega pekat, Azlan mengejutkan semua dengan menggunakan minyak perila dari tanah tinggi Malaysia
yang direneh bersama herba segar untuk menghasilkan tekstur berkilat dan lembut sebagai ganti kepada santan. Bau harum rempah yang disangai sehingga pecah minyak mula menusuk hidung para juri sekali lagi. Ia bukan bau yang tajam, tetapi aroma yang memberikan rasa hangat dan menusuk kalbu. Apa yang dia buat tu? Betul ke dia nak gunakan herba-herba kering tu sebagai sos? Bisik penonton apabila melihat Azlan menumbuk akar ketumbar, bawang putih dan lada hitam di dalam lesung batu dengan penuh semangat. Bunyi alu yang menghentak lesung bergema di seluruh studio, seperti degupan jantung yang kencang. Azlan menggunakan teknik salai dengan asap tempurung kelapa untuk memberikan aroma unik tradisional Melayu pada isi ikan, tetapi menyusunnya dalam gaya avant-garde yang moden. Apabila tiba masa untuk menghidang, hidangan Azlan dipersembahkan dengan nama haruman ikan salji di hati musim dingin. Kepedasan rempah yang tersembunyi di dalam kelembutan isi ikan yang sejuk itu membuatkan para juri yang tegas terpaksa melepaskan keluhan kagum. Rasa pedas yang perlahan-lahan menyengat berjaya menghalau kedinginan suasana sekeliling. Azlan membuktikan bahawa walaupun tanpa bahan utama yang menjadi identiti masakan Malaysia, jiwa rempah ratusnya mampu menyesuaikan diri dan mengatasi segala rintangan. Kemenangan dalam pusingan ini mula meletakkan nama Chef Azlan sebagai ancaman berbahaya yang tidak boleh dipandang enteng lagi oleh kuasa-kuasa besar kulinari dunia. Suasana di studio menjadi semakin tegang apabila pusingan ketiga, iaitu pertarungan 1 lawan 1, bermula. Azlan dipadankan dengan Chef Kenji, seorang chef handalan dari Tokyo yang mewarisi keturunan samurai, terkenal dengan kepantasan dan ketepatan penggunaan pisaunya yang tajam laksana pedang. Cabaran hari ini ialah ketulenan bahan mentah, satu bidang yang sememangnya menjadi kelebihan chef dari Jepun itu. Di atas meja pertandingan, hanya terdapat seekor ikan kerapu merah gergasi sebagai bahan utama. Kenji memulakan tugasnya dengan tenang. Pisau sashimi yang ditempa dari keluli terbaik meluncur di atas kulit ikan dengan lembut tetapi tajam. Dengan sekali tarikan, isi ikan diasingkan menjadi kepingan-kepingan nipis dan lutsinar seperti kepak pepatung. Setiap pergerakannya sempurna tanpa celah, persis seorang samurai yang sedang menari dengan pedangnya di medan perang yang sunyi. Azlan memandang lawannya dengan penuh kekaguman, tetapi dia tidak akan mengalah. Dia mengeluarkan sebilah parang besar yang kelihatan tebal dan berat, ditempah khas dari seorang tukang besi di sebuah kampung di Kedah, di tengah-tengah pandangan hairan para penonton. Azlan tidak memulakan dengan menghiris ikan seperti biasa. Sebaliknya, dia menggunakan parang itu untuk mencincang herba-herba segar dengan kelajuan tinggi, menghasilkan bunyi rentak yang mendebarkan. Dia ingin menunjukkan bahawa ketulenan dalam gaya Malaysia ialah tentang menyerlahkan rasa semula jadi melalui gabungan haba dan aroma. Azlan memilih untuk menyediakan menu kerapu merah menghentak samudera. Dia menggunakan teknik mencelur isi ikan di dalam air rebusan herba yang mendidih selama beberapa saat sahaja, agar bahagian luar menjadi pejal manakala bahagian dalamnya kekal manis dan separa masak. Kemudian, dia menggunakan parang yang sama untuk menghiris serai dan daun limau purut menjadi helaian yang lebih halus daripada rambut, satu kemahiran yang memerlukan tahap tumpuan yang tertinggi. Dalam 10 minit terakhir, Kenji menyusun sashimi berbentuk bunga kekuah yang sempurna di atas pinggan marmar. Manakala, Azlan pula meletakkan kepingan ikannya di atas sos berwarna hijau zamrud yang diperbuat daripada daun ketumbar dan cili padi kampung. Aroma segar dari tumbuhan Malaysia bertembung dengan kesegaran lautan. Pisau Chef Kenji mengambil nyawa ikan, tetapi parang Chef Azlan membangkitkan roh masakan, puji salah seorang juri selepas merasainya. Kehalusan seni samurai bertemu dengan kekayaan rasa masakan Malaysia yang mendalam, menyebabkan keputusan menjadi sangat sengit. Namun, apa yang memberikan kemenangan tipis kepada Azlan ialah keberaniannya menggunakan senjata tradisional untuk mencipta karya bertaraf dunia. Kemenangan ini melonjakkan nama Azlan sebagai pesaing paling digeruni di rantau Asia. Pertandingan memasuki minggu keempat dengan cabaran yang membuatkan seluruh dewan terkejut, permata dari kegelapan. Para juri mahu para peserta menggunakan bahan-bahan yang tidak cantik rupa parasnya atau berbau kuat untuk diolah menjadi hidangan mewah. Azlan tersenyum serta-merta.
kerana di dalam kotak kayu yang dibawanya dari Malaysia, terdapat sejenis bahan yang telah diperam dengan masa sehingga sempurna. Itulah belacan premium dari Melaka yang diperbuat sepenuhnya daripada udang geragau. Sebaik sahaja Azlan membuka bungkusan daun pisangnya, bau unik belacan yang telah diperam sehingga wangi semerbak mula tersebar ke seluruh dapur mewah itu. Chef dari Itali yang berada berdekatan terpaksa menutup hidungnya sambil menggelengkan kepala. Bau apa tu? Macam mana benda tu boleh jadi makanan mewah? Kritikan mula kedengaran, tetapi Azlan tidak hilang fokus. Dia mengambil sekeping belacan itu, melumurkannya pada daun pisang, dan memanggangnya di atas api perlahan untuk membangkitkan aromanya. Bau yang tadinya dianggap busuk kini bertukar menjadi aroma panggang yang memikat, seolah-olah bau lautan Selat Melaka. Azlan memilih untuk menyediakan menu bernama Permata di balik tirai malam. Dia mula dengan mereneh belacan bersama air mawar dan gula kelapa asli sehingga menjadi sos berwarna perang kemasan yang berkilat seperti batu ambar. Dia menggunakan teknik gastronomi molekul yang dipelajarinya, digabungkan dengan ilmu masakan istana dengan menukarkan tekstur belacan menjadi buih ringan dan tanah yang boleh dimakan, dihidangkan bersama udang galah bakar yang isinya kenyal. Ketika pesaing lain cuba menyembunyikan bau bahan aneh yang mereka terima, Azlan sebaliknya menyerlahkan rasa umami semula jadi belacan sebagai watak utama. Dia menggunakan rasa masam dari buah belimbing buluh untuk mengimbangi rasa masin dan hanyir, menjadikan rasa hidangan itu seimbang dan kaya. Apabila para juri merasainya, mereka terpegun. Rasa yang kelihatan tajam itu rupanya lembut dan berkuasa secara luar biasa. Ini bukan sekadar belacan. Ini adalah sains penapaian yang perlu dipelajari oleh dunia barat, puji ketua juri. Azlan bukan sahaja berjaya menjadikan belacan sebagai hidangan mewah, tetapi dia juga telah mengangkat budaya akar umbi Malaysia untuk diiktiraf sebagai permata sejati di pentas dunia. Kemenangan ini membawanya selangkah lebih dekat ke gelaran juara. Keyakinan yang dibawa dari pusingan sebelumnya hampir musnah apabila pertandingan kelima bermula di bawah simulasi krisis. Juri mengumumkan ini adalah pertandingan berpasukan, tetapi Azlan secara rawak digandingkan dengan seorang chef Amerika yang panas baran dan seorang chef wanita Perancis yang ego. Ketiga-tiga mereka mempunyai gaya masakan yang berbeza seperti langit dan bumi, dan konflik mula tercetus sejak saat pertama mereka memegang pisau. Ketika Azlan sedang menyediakan bahan rempah segar, chef Amerika itu secara tidak sengaja membiarkan air rebusan stok melimpah dan terkena pada panel kawalan elektrik stesen nombor 99. Bunyi litar pintas kedengaran sebelum lampu dan dapur elektrik mereka terpadam serta-merta. Seluruh dapur menjadi kelam kabut. Pasukan teknikal bergegas untuk membaiki, tetapi peraturan menyatakan dengan jelas bahawa masa tidak akan dihentikan. Habislah kita. Semua peralatan tak boleh guna. Jerit chef wanita Perancis itu dengan cemas apabila pengisar dan ketuhar elektriknya berhenti berfungsi. Tetapi Azlan, anak muda itu, kekal tenang. Dia teringat akan kejadian bekalan elektrik terputus di pasar malam kampung halamannya. Di sana, tiada peralatan canggih, hanya ada 2 tangan dan kebijaksanaan. Semua dengar sini. Kita masih ada api dari dapur arang dan saya ada lesung batu, kata Azlan dengan suara yang kuat untuk menaikkan semula semangat mereka. Azlan mengarahkan pasukannya untuk menukar rancangan serta-merta. Dia menggunakan tangannya untuk memerah santan segar daripada kelapa parut, menggantikan penggunaan mesin. Pada masa yang sama, dia memberikan lesung batu kepada chef Amerika itu untuk menumbuk rempah dengan kuat bagi melepaskan geramnya. Manakala chef wanita Perancis pula ditugaskan untuk memanggang di atas arang, dengan Azlan mengawal suhu menggunakan kipas sate tradisional. Asap yang berkepul-kepul di tengah-tengah dapur yang suram itu menjadi tarikan yang memukau setiap mata. Di tengah-tengah kegelapan dan bahang panas, Azlan menunjukkan kemahiran memasak menggunakan naluri. Dia tidak menggunakan penimbang digital, tetapi menggunakan jarinya untuk merasa dan menghidu. Menu rendang itik salai kayu gaharu dicipta di bawah tekanan yang amat dahsyat. Saat bekalan elektrik kembali pulih, adalah saat yang sama Azlan selesai menghias hidangannya. Para juri yang datang memeriksa terpegun melihat ketenangan pasukan Malaysia. Azlan membuktikan bahawa ribut di dapur tidak mampu memadamkan api di dalam hati seorang chef yang tabah.
Kesilapan yang kelihatan seperti pengakhiran, bertukar menjadi peluang untuknya menunjukkan potensi dalam menyelesaikan masalah, dan itu melonjakkan markah keberaniannya ke tempat pertama dalam pusingan ini. Pertandingan memasuki pertengahan kejohanan. Suasana di Dewan dipenuhi dengan ketegangan apabila cabaran hari ini ialah tafsiran semula sebuah legenda. Para juri menetapkan peserta perlu memasak hidangan Perancis asli, tetapi mesti menyelipkan jiwa Timur ke dalamnya secara harmoni. Aslan berhadapan dengan chef Perancis pemegang 3 bintang Michelin yang membesar dengan bau mentega dan wain putih. Aslan memutuskan untuk memilih menu bouillabaisse, sup ikan klasik dari Marseille, sebagai terasnya. Tetapi apa yang akan dilakukannya bukan sekadar sup biasa. Dia berjalan ke Taman Herba Mini dan memetik daun kesum, bunga kantan, dan serai wangi. Bahan-bahan ini membuatkan chef lawannya ketawa sinis. Itu semua rumpai. Awak serius nak masukkan dalam masakan Perancis yang agung? Aslan tidak membalas dengan kata-kata. Sebaliknya, dia menggunakan ilmu herba yang dipelajarinya dari orang-orang tua di kampung. Dia memulakan dengan menumis tulang dan kulit udang sehingga wangi, kemudian direneh dengan wain putih dan ditambah kedalaman rasanya dengan ekstrak daun kesum yang mempunyai aroma unik seperti rempah ratus mewah. Dia tidak menggunakan krim segar untuk memekatkan kuah, tetapi menggunakan isi halia tua dan kunyit hidup yang ditumbuk lumat untuk memberikan supnya warna keemasan dan tekstur yang licin, tetapi terselit rasa hangat. Ketika chef Perancis itu sedang menitiskan sos royal tradisional, Aslan secara rahsia menyediakan minyak herba perahan sejuk yang berwarna hijau zamrud, lalu menitiskan ke atas sup keemasannya. Aroma bunga kantan, apabila terkena haba sup menghasilkan bau segar, seperti padang rumput selepas hujan, yang anehnya serasi dengan rasa makanan laut. Apabila para juri merasai bouillabaisse lembah Mekong ciptaan Aslan, Dewan menjadi sunyi sepi. Salah seorang juri, yang merupakan warga Perancis tulen, meletakkan sudu lalu berkata, "Saya pernah makan bouillabaisse di seluruh dunia, tetapi ini kali pertama saya merasakan herba dari hutan tropika mampu mengangkat darjat masakan Perancis melepasi hadnya." Keajaiban herba Malaysia yang digunakan oleh Aslan pada masa yang tepat bukan sahaja mencipta rasa baharu, tetapi juga menampar segala hinaan yang mengatakan masakan Malaysia hanya hebat kerana pedas. Aslan menunjukkan bahawa ilmu herba adalah kunci yang menjadikannya gergasi yang bakal menumbangkan takhta raja masakan dunia tidak lama lagi. Pertandingan melangkah ke pusingan separuh akhir. Suasana di dalam Dewan berubah sama sekali. Kesunyian menyelubungi seluruh ruang apabila Aslan melangkah ke pentas untuk berhadapan dengan Chef Marco, juara bertahan dari Itali yang telah lama menduduki takhta. Cabaran hari ini ialah kemewahan yang lestari, dengan bahan utama daging Wagyu grade A5 dan cendawan trufel putih yang paling mahal di dunia. Marco memulakan dengan penuh kepakaran. Dia menggunakan teknik memanggang daging di dalam lemak lembu tulen dan menuangkan sos wain merah yang direneh sehingga pekat. Bau mentega dan trufel memenuhi seluruh Dewan, mempamerkan kehebatan sang juara bertahan. Manakala Aslan merenung ketulan daging mahal itu dengan pandangan yang tenang, dia tidak mengambil wain atau mentega. Sebaliknya, dia mengeluarkan tempoyak yang diperam di dalam tempayan kecil dan asam keping, lalu meletakkannya di sebelah trufel putih. Apa yang dia buat? Dia nak rosakkan daging Wagyu tu dengan benda murah macam tu ke? Jerit pengulas dengan terkejut. Tetapi Aslan tidak goyah. Dia memerap daging Wagyu dengan madu tualang dan akar ketumbar yang ditumbuk lumat, sebelum memanggangnya di atas arang tempurung kelapa yang memberikan haba yang tinggi dan sekata. Dia menggunakan lemak dari daging itu sendiri sebagai ganti minyak untuk menumis rempah yang diadun segar. Jantung hidangan ini ialah sos truffle tempoyak pedas manis. Aslan menggunakan teknik mengekstrak jus daripada truffle putih dan mencampurkannya dengan pati tempoyak berkualiti tinggi. Rasa umami dari dua hemisfera dunia bersatu menjadi satu, sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh sesiapa pun. Dia menambah pulut kukus yang dihidang bersama daging Wagyu yang dipanggang sehingga merah jambu dan diakhiri dengan hirisan trufel nipis di atasnya seperti salji. Apabila hidangan Aslan diangkat ke hadapan juri, aroma baharu yang aneh itu membuatkan semua orang terdiam. Marco memandang rendah, menganggapnya sebagai penghinaan kepada bahan mewah. Tetapi apabila juri menyuapnya ke dalam mulut,
ledakan rasa yang terhasil adalah satu kemewahan yang mendalam. Rasa masam dan lemak tempoyak menyerlahkan lagi kemanisan daging wagyu dan aroma tanah truffle. Inilah pertempuran yang sebenar. Chef Azlan bukan sekadar menumbangkan gergasi, dia sedang mencipta satu standar baharu untuk dunia, kata ketua juri dengan penuh kagum. Kemenangan dalam pusingan ini membawa Azlan ke pusingan akhir dengan penuh bergaya, meninggalkan juara bertahan terpaksa akur dengan kekalahan kepada kuasa kreativiti tanpa had seorang anak Malaysia. Malam sebelum pertandingan akhir, Azlan duduk sendirian di atas bumbung hotel. Dia memandang ke bawah melihat lampu-lampu kota yang sibuk, tetapi fikirannya melayang kepada bau tanah selepas hujan dan asap dari dapur kayu di kampung halamannya. Tekanan sebagai harapan negara mula mengikis keyakinan dirinya. Berita dari Malaysia tersebar luas. Semua orang berharap dia akan membawa pulang pingat emas, satu beban yang amat berat untuk seorang anak muda dari sebuah gerai tepi jalan. Ketika dia sedang tenggelam dalam fikirannya, telefonnya bergetar. Panggilan video daripada keluarga dan jiran-jirannya di pasar Kuala Lumpur. Sebaik sahaja imej muncul, Azlan melihat wajah ibunya yang tersenyum dan orang-orang kampung yang berkumpul bersorak. Azlan, lawan. Tak kira apapun keputusannya, asalkan Mak nampak Azlan memasak dengan gembira, Mak dah bangga sangat. Kata-kata ringkas ibunya, bersama senyuman yang mesra dan ikhlas, meruntuhkan tembok tekanan di dalam hati Azlan serta-merta. Dia teringat bahawa senyuman dan kemesraan adalah nadi utama yang menjadikan masakan Malaysia mempunyai tarikan berbeza. Ia bukan sekadar tentang rasa pedas atau teknik yang rumit, tetapi tentang keikhlasan hati si tukang masak yang disampaikan kepada si pemakan. Azlan mengambil buku nota resipi lamanya dan membukanya sekali lagi. Dia memutuskan untuk membuang rancangan masakan yang menekankan teknik canggih ala barat yang baru dipelajarinya dan kembali fokus kepada kegembiraan di atas pinggan. Senyuman ikhlas rakyat Malaysia bukan sekadar luaran, tetapi ia adalah kekuatan dalaman yang mengubah tekanan menjadi pendorong. Azlan mula menyediakan bahan untuk hari esok dengan ceria. Dia menyanyi kecil sambil menyangai cili dan rempah dengan rentak yang lebih santai. Semakin dia relaks, deria rasanya menjadi semakin tajam. Keesokan paginya, apabila Azlan melangkah masuk ke arena pertandingan, matanya tajam dan senyuman terukir di wajahnya, sehinggakan pesaing dan juri pun dapat merasakan aura kegembiraan yang terpancar. Hari ini, saya bukan datang untuk mengalahkan sesiapa. Saya datang untuk berkongsi cita rasa kebahagiaan dari Malaysia, kata Azlan kepada kamera dengan penuh keyakinan. Senyuman inilah yang akan menjadi senjata rahsianya yang paling ampuh pada malam penentuan yang bakal tiba. Malam yang bakal terpahat dalam sejarah dunia telah tiba. Stadium di tengah-tengah kota Paris telah diubah menjadi dapur paling canggih. Pancaran laser keemasan menerangi seluruh kawasan untuk menyambut dua finalis. Azlan, sebagai kuda hitam dari Asia, berentap dengan Chef Julien, seorang jenius tuan rumah yang merupakan legenda hidup Perancis. Cabaran terakhir pada malam ini ialah warisan dunia ke abad. Seterusnya, satu tema yang terbuka tetapi penuh dengan tekanan, kerana pemenangnya akan diiktiraf sebagai penentu arah tuju makanan dunia bagi tahun 2025. Julien memulakan dengan gah. Dia menggunakan peralatan mahal untuk mengekstrak pati dari telur ikan kaviar dan kepingan emas tulen untuk mencipta menu yang kelihatan seperti permata dari dunia masa depan. Manakala Azlan berdiri tenang di hadapan dapur arang yang dimintanya secara khas. Dia memandang ke arah piala kemenangan yang gah, tetapi hatinya teringat akan bau wangi kerisik dan rempah yang ditumbuk dengan tangan. Azlan memulakan dengan mengambil daging kambing biri-biri bahagian rusuk yang diternak secara bebas di Malaysia, lalu mengulutnya dengan 4 sekawan, akar ketumbar, bawang putih, lada hitam, dan lada sulah. Dia mengisytiharkan akan menyediakan menu rendang kambing warisan tanah Melayu, tetapi dalam tafsiran baharu yang belum pernah dilihat oleh dunia. Azlan menggunakan teknik merenes santan sehingga pecah minyak untuk mengeluarkan aroma daripada rempah sehingga menghasilkan warna merah delima yang jernih tanpa rasa muak yang sering dibimbangkan oleh orang Barat. Sorakan dari penyokong Perancis bergema apabila Julien menunjukkan kemahirannya menggunakan nitrogen cecair untuk mencipta awan di atas pinggannya.
Tetapi Azlan menarik perhatian dengan bunyi rempah yang ditumis di dalam santan yang mendidih. Bau kayu manis, bunga lawang, dan buah pelaga yang disangai wangi semerbak ke seluruh stadium sehingga penonton terpaksa menarik nafas dalam-dalam. Aroma Malaysia yang mempunyai dimensi rasa yang kompleks mula menguasai suasana. Azlan bergerak dengan bersahaja. Senyuman ikhlas yang diterimanya dari keluarga malam tadi masih terukir di wajahnya. Dia menyeimbangkan rasa dengan gula Melaka asli dan sos ikan bilis khas yang diperam sendiri. Tekstur rendang di dalam hidangannya adalah keseimbangan antara manis lembut, masam dari asam keping, dan masin yang kaya. Ini bukan sekadar pertandingan memasak. Ini adalah pertembungan antara teknologi dan jiwa. Bisik seorang pengkritik terkemuka apabila melihat Azlan menyusun daging kambing yang empuk sehingga hampir cair di dalam mulut bersama kepingan ubi kentang goreng yang dibentuk cantik. Saat dia meletakkan sudu terakhirnya, Azlan tahu dia telah mencurahkan segala-galanya ke dalam hidangan itu. Dan malam ini akan menentukan sama ada keikhlasan di atas pinggan mampu mengalahkan kemewahan yang tidak berjiwa. Saat Azlan meletakkan hidangannya di hadapan 5 orang juri paling berpengaruh di dunia, kesunyian menyelubungi stadium. Pinggan seramik putih berbingkai emas memantulkan cahaya lampu, menampakkan rendang kambing warisan tanah Melayu yang disusun dengan megah. Daging kambing berwarna merah, jambu lembut diselaputi sos, rendang berwarna jingga pekat yang berkilat seperti permata cair, dihiasi dengan buih santan beraroma asap dan kelopak bunga lawang segar. Inilah karya yang saya hasilkan dari jiwa saya, kata Azlan dengan suara yang tenang tetapi tegas. Apabila ketua juri menyuap sos itu ke mulutnya, matanya terbeliak serta-merta. Rasa yang datang bukan sekadar pedas atau manis, tetapi ia adalah lapisan-lapisan rempah yang disangai sehingga mengeluarkan minyak aromatik pada tahap molekul. Rasa hangat perlahan-lahan merebak di seluruh lidah, bergabung dengan kelembutan daging kambing yang dimasak menggunakan teknik saus feed di dalam air herba selama 48 jam. Julian, pesaingnya, melihat reaksi para juri dengan gusar. Hidangannya sempurna dari segi teknik saintifik, tetapi hidangan Azlan mempunyai nyawa. Ia menceritakan kisah sinaran matahari di ladang rempah, bunyi lesung batu di waktu pagi, dan kasih sayang yang disampaikan melalui hujung senduk. Salah seorang juri, seorang pengkritik yang terkenal tegas, memejamkan matanya. Saya bukan hanya merasai makanan, tetapi saya dapat merasai sebuah budaya yang masih bernafas. Azlan menerangkan penggunaan asam gelugur sebagai pengganti asam jawa untuk mencipta kesegaran yang mewah dan menghilangkan rasa muak. Rasa masam yang terselit sedikit pahit dari asam itu mengangkat darjat rendang dari sekadar makanan tradisional kepada seni kontemporari yang malar segar. Setiap kunyahan para juri adalah sebuah perjalanan dari lembah Sungai Klang ke pusat kota Paris. Ketika tekanan darah dan degupan jantung penonton di seluruh dunia melonjak, Azlan berdiri tenang di belakang kaunternya. Dia tidak melihat pada markah, tetapi dia melihat titisan air mata kegembiraan seorang juri yang berkata, "Hidangan ini membuatkan saya rindu pada sebuah rumah yang tidak pernah saya kunjungi." Jiwa di atas pinggan, Azlan telah menjalankan tugasnya, menghubungkan hati manusia tanpa memerlukan sebarang kata-kata. Dan inilah menu terakhir yang tidak akan pernah dilupakan oleh dunia dari lipatan sejarah kulinari. Kesunyian menyelubungi dewan pertandingan, seolah-olah semua udara telah disedut keluar. Azlan berdiri di tengah-tengah pentas di sebelah Chef Julian, di bawah pancaran lampu sorot yang menampakkan titisan peluh di jersey chefnya. Di skrin gergasi, terpapar wajah kelima-lima juri yang sedang memberikan markah melalui sistem elektronik. Jantung Azlan berdegup kencang, seiring dengan paluan gendang yang membangkitkan debaran penonton di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, suara pengacara bergema. Keputusan markah dari segi teknik, rasa, persembahan, dan semangat kreatif telah pun dimuktamadkan. Azlan menggenggam tangannya erat. Dia teringat akan gerai kecilnya, bau asap di pasar, dan kata-kata hinaan bahawa makanan Malaysia hanyalah makanan jalanan. Pada saat itu, dia memejamkan matanya, bukan hanya berharap kemenangan untuk dirinya, tetapi untuk maruah nenek moyangnya yang mencipta setiap rempah ratus di tanah air. Pemenang pertandingan masakan dunia 2025 dan chef terunggul dekad baharu ialah Chef Azlan dari Malaysia.
Sorakan gemuruh yang gegak gempita meletus dari kumpulan penyokong Malaysia yang mengibarkan jalur gemilang di tempat duduk penonton. Azlan rebah melutut di atas lantai, terharu. Air mata kebanggaan membasahi pipinya. Julian berjalan ke arahnya, memapahnya bangun dan memeluknya dengan penuh hormat. "Awak berjaya, Azlan. Hidangan awak ada sesuatu yang tidak boleh ditiru oleh teknologi. Ia ada hati," bisik chef Prancis itu. Para juri berdiri dan memberikan tepukan gemuruh, standing ovation, selama beberapa minit. Ketua juri naik ke pentas membawa piala emas berbentuk sudu yang mewah. Kemenangan ini bukan satu kebetulan. Ia adalah pengisytiharan bahawa masakan Malaysia adalah sebuah peradaban yang paling berkuasa pada abad ini. Azlan menjulang piala itu tinggi di atas kepalanya, di tengah-tengah kilauan lampu kamera yang seperti bintang di langit. Nama Malaysia bergema di setiap benua melalui skrin telefon dan media sosial. Kuda hitam dari warung tepi jalan telah menumbangkan gergasi yang telah lama bertakhta. Dia mencipta sejarah baharu yang akan terpahat di ingatan dunia. Bahawa kesederhanaan yang penuh dengan keikhlasan adalah keagungan yang sebenar. Pesawat mendarat di bumi Malaysia disambut dengan sambutan paling meriah dalam sejarah. Saat Azlan melangkah keluar dari pintu pesawat sambil menjulang piala emas, sorakan gegak gempita bergema di seluruh lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLI. Ratusan wartawan menyerbunya untuk merakam gambar wira yang mengubah lanskap kulinari dunia. Tetapi di tengah-tengah kilauan lampu dan pujian, Azlan hanya mencari satu wajah, ibunya, yang sedang mengesat air mata kegembiraan di barisan hadapan. Azlan berjalan lalu sujud di kaki ibunya, meletakkan piala kemenangan di sebelahnya. Azlan buat semua ni untuk Mak dan untuk setiap masakan yang Mak pernah ajar. Ayat ringkas itu tersebar ke seluruh dunia melalui media, menjadi inspirasi kepada generasi muda untuk kembali menghargai nilai akar umbi mereka. Kerajaan mengisytiharkan Azlan sebagai duta budaya makanan dan rendang tafsiran baharunya dimasukkan ke dalam menu restoran terkemuka di seluruh dunia dari New York hingga ke Rom. Walau bagaimanapun, Azlan tidak hanyut dengan kemasyhuran dan kekayaan yang datang mencurah-curah. Dia memilih untuk pulang ke kampung halamannya dan membuka Akademi Seni Kulinari Warisan, sebuah sekolah masakan percuma untuk kanak-kanak yang kurang bernasib baik. Di sana, tiada dapur canggih atau peralatan mahal. Hanya ada lesung batu, dapur arang, dan taman herba yang ditanamnya sendiri. Dia mahu mewariskan jantung masakan untuk generasi akan datang. Makanan paling lazat bukanlah makanan paling mahal, tetapi makanan yang mempunyai kenangan dan jiwa si tukang masak, kata Azlan kepada pelajar sulungnya pada hari pembukaan. Chef Julian dan chef-chef lain dari seluruh dunia yang pernah ditewaskannya datang melawat dan berkongsi ilmu, menjadi permulaan kepada sebuah jaringan makanan lestari yang menekankan penggunaan bahan tempatan dan pemeliharaan alam semula jadi. Pelajaran terakhir yang ditinggalkan oleh Azlan kepada dunia pada tahun 2025 ialah bukti bahawa gergasi sebenar bukanlah negara yang mempunyai kuasa wang atau teknologi tertinggi, tetapi mereka yang tahu menjaga dan menginovasi warisan intelek nenek moyang mereka mengikut peredaran zaman. Nama Azlan akan terpahat sebagai legenda yang membuatkan cita rasa Malaysia dan senyuman ikhlasnya tersemat di hati warga dunia selamanya. Inilah permulaan sebenar zaman kegemilangan masakan Malaysia. Dan inilah buktinya bahawa senyuman dan cita rasa Malaysia adalah soft power yang paling ampuh di dunia ketika ini. Anda pula bangga dengan hidangan Malaysia yang mana? Komen di bawah dan beritahu kami. Dan jika Anda tidak mau terlepas kisah-kisah penumbangan gergasi seperti ini, jangan lupa untuk langgan dan tekan loceng notifikasi. Jumpa lagi.